Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Untuk kali ini kita akan sambung pembelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Okay, kita masih lagi dalam tema 1, kemasyarakatan. Okay, sesi ini kita akan bincang unit 2, prihatinnya kita. Right, jom kita tengok. Okay, sesi yang pertama, kemahiran mendengar dan bertutur. Okay, untuk sesi ini kriteria kejayaan. Objektifnya dulu Objektifnya murid dapat dengar dan memberikan respons semasa berkomunikasi secara tak formal. Okey. Kriteria kejayaannya murid dapat memberikan respons terhadap ujaran dalam situasi tidak formal. Okey, murid dapat melengkapkan dialog. Dialog mana Dialog. Dialog itulah di dalam ni dalam buku teks saya ni ni dialognya. Okey. Okey, bagaimana hendak melengkapkan dialog? Macam mana nak melengkapkan dialog Pertama sekali awak kena fahami kronologi perjalanan dialog tersebut. Kronologi tu apa? Okey, ni tengok ni. Ada arrow ni kan. Okey, ni dialog yang pertama. Dia cakap, lepas tu orang ni pula cakap. Disambung. Ini kronologi. Kemudian dia cakap balik. Kemudian disambung oleh orang di sini. Kemudian di sini cakap dan disambung oleh orang yang kedua itulah. Okey, dia kronologi perjalanan dialog tersebut. Okey. Keduanya, teliti bahan yang diberi. Contohnya dekat sini ada gambar latar, background background. Mana background ni? Ni background. Okey, background Majlis Penyampaian Bantuan Persekolahan. Terima kasih para penerima PIBG. Jasa tuan-puan tetap kami kenang. Ni dalam background ni lah. Ada balon ke, ada render-render ni ke. Okey. Seterusnya, gambar kecil dan kotak-kotak dialog yang lain. Ni gambar kecil. Biasanya nak tunjukkan gambarnya yang kecil ni dibesarkan. Nak bagi kita maklumat apa yang berlaku sebenarnya. Okey. Right. Sesi pertama sangat simple sebenarnya. Dia cuma nak awak bertutur dan memberikan respon dalam situasi tidak formal. Sama macam kalau cikgu tengah bercakap kat sini, awak kat rumah awak balas balik percakapan cikgu. Okay? Contoh Okey, siapa yang sudah makan pada tengah hari ini? Contoh, awak pun kat rumah jawab, saya dah makan cikgu. Itu ialah dalam situasi tidak formal Okey. Boleh ke? Boleh kot. Okey. Seterusnya sesi kemahiran membaca. Okey, dalam sesi ini kita akan tengok. Objektifnya melengkapkan peta pokok berdasarkan petikan teks. Kriteria dia awak ni peta pokok dia ni yang bawah ni. Ada dalam buku teks awak. Nanti kejap lagi dia akan dibesarkanlah. View dia akan lebih besar jangan takut. Kriteria kejayaan dia, murid dapat baca petikan teks, rumah terbuka, ada yang pertama tu, usung rumah, gunting rambut percuma dan gerobok rezeki. Ada 4 teks yang kita akan baca sama-sama kat dalam ni nanti, kejap lagi. Okey, kita akan baca sesama, kemudian kita akan cuba untuk lengkapkan peta pokok. Peta pokok. Peta pokok apa? Berdasarkan teks. Alright. Jom baca bersama. Okey, kita lakukan bersama-sama. Murid-murid tahun 4 Harmoni telah diminta oleh guru mereka untuk mencari maklumat tentang aktiviti masyarakat yang prihatin di Malaysia. Mereka diminta membentangkan maklumat yang diperoleh kepada rakan-rakan sekelas. Rajid, Jidwan dan Jimmy telah berkumpul di rumah Hadif untuk membincangkan tugasan tersebut. Mereka melakukannya bersama-sama. Nampak tak? Cikgu baca, cikgu harap awak kat rumah awak boleh follow. Cikgu dah buatkan kotak-kotak yang merah tu menandakan banyak mana perkataan yang awak boleh baca dalam satu nafas. Kalau awak boleh baca lebih, teruskanlah. Tapi cikgu dah harap
4 atau 5 perkataan tu dah cukup banyak sebenarnya. Okey. Tak apa, awak cuba. Cubalah ikut. Okey. Okey, kita tengok. Rumah terbuka. Okey. Amalan rumah terbuka merupakan satu cara masyarakat di negara ini bergaul antara satu sama lain. Dengan menghadiri rumah terbuka, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Amalan kunjung mengunjungi juga dapat mengeratkan silaturahim. Okey, kita dah settle petikan teks yang pertama. Okey, lepas ni kita akan sambung lagi. Usung rumah. Okey, panjang sikit. Amalan mengusung rumah dilakukan untuk memindahkan rumah ke lokasi baharu. Amalan ini menjadi satu budaya masyarakat tradisional di negara ini. Amalan mengusung rumah menunjukkan masyarakat yang sangat prihatin sesama jiran tetangga. Mereka mencari buluh di hutan bersama-sama. Kemudian, mengikat buluh-buluh di bahagian bawah rumah. Selepas itu, rumah tersebut diusung ke lokasi tapak rumah yang baharu. Setelah selesai, para pengusung rumah akan dijamu dengan makanan dan minuman. Keadaan ini menunjukkan tuan rumah prihatin dan menghargai pertolongan yang diberikan oleh masyarakat. Okey, settle. Kita dah settle 2 teks petikan. Yang pertama tadi dan yang ini usung rumah. Kita akan carry forward. Gunting rambut percuma. Perkhidmatan gunting rambut secara percuma meringankan beban ibu bapa. Perkhidmatan ini dijalankan hasil kerjasama ketua kampung dan masyarakat setempat di kampung Tok Rimau. Ketua kampung menyatakan bahawa perkhidmatan seperti ini mampu membantu masyarakat setempat yang berpendapatan rendah. Usaha ini membuktikan penduduk kampung tersebut mengambil berat tentang kebajikan sesama mereka. Bagi mereka, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, macam dalam berita kalau dulu Karam Singh Walia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey. Okey, chill benda ni relax-relax je. Kita cuba belajar kaedah santai sikit, jangan stiff sangat. Okey, gerobok rezeki. Gerobok rezeki ini terdapat di beberapa buah masjid dan surau. Gerobok rezeki ini ditempatkan di bahagian luar masjid atau surau. Hal ini bagi memudahkan golongan miskin mengambil barangan keperluan mereka. Barangan tersebut disumbangkan oleh masyarakat setempat yang ingin berkongsi rezeki. Barang-barang yang disediakan termasuklah beras, tepung, susu bayi, minyak masak dan sebagainya. Gerobok rezeki ini menunjukkan bahawa masyarakat di negara ini prihatin. Okey, laju dekat situ Hampir tak cukup nafas cikgu Cikgu harap tak apa kalau tak boleh catch up yang cikgu dah highlightkan tu, tak apa, awak buatlah ikut kadar awak. Kadar kemampuan awak. Yang penting baca teks ni sebab apa? Nanti ujung nanti awak akan tahu kenapa awak kena baca, awak kena faham apa yang awak baca ni, kenapa Right. Tahniah semua. Okey, kenapa Kenapa? Sebab kita kena lengkapkan peta pokok. Okey. Bagaimana nak lengkapkan peta pokok? Pertama sekali, fahami tajuk kehendak peta pokok tersebut. Okey, tajuk dia apa? Tajuk dia faedah amalan masyarakat. Faedah kata kunci dia kat sini, faedah amalan masyarakat prihatin. Okey. Lepas tu ada empat bahagian ni lah. Rujuk semula teks yang kita dah baca tadi. Ada rumah terbuka, ada usung rumah, ada gunting rambut percuma, ada gerobok rezeki. Okey, pasal tu kita kena baca. Bila baca kita tahu. Okey, tak apa sebab dia kata rujuk semula. So, macam mana nak lengkapkan dia? Awak kena rujuk lah nanti kan.
Okay. Alright. Bahan bantu diri sendiri. Okey, macam free gift lah untuk awak. Rumah terbuka. Untuk rumah terbuka ni, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Itu ialah faedah kepada amalan masyarakat prihatin. Okey, faedah dia, masyarakat yang berbilang bangsa di negara ini dapat berkenal-kenalan dan beramah mesra. Okey, itu faedah dia. Okey. Macam biasa, tugasan nanti cikgu akan letak drop dalam awak punya GC. Mohon tengok dan buat. Okey. Sesi seterusnya, sesi kemahiran menulis. Alright. Dalam sesi ni, awak boleh membina dan menulis ayat berdasarkan gambar dan frasa. Ni gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 gambar. Frasa. Mana frasa yang colour pink ni? Petugas, kursi roda, datuk, pengangkut ahas, travel letter, memudahkan, menolak, laluan landai khas, meletakkan tempat letak kereta khas. Itu ialah frasa yang diberikan. Okey. Kriteria dia, awak dapat membina sekurang-kurangnya 2 ayat berdasarkan bahan yang diberikan dengan betul. Okey, baik. Kat sini dia bagi satu kamus pocket. Macam maklumat tambahan lah. Travelator, ialah laluan pejalan kaki yang bergerak secara mendatar. Okey, ada beberapa perkataan yang ada tor-tor ni. Pertama sekali, travelator dan elevator. Kalau dekat shopping complex tu dipanggil eskalator. Okey. Ni travelator. Travelator ni yang jalan straight. Ni jalan straight ni. Ni tengok gambar nombor 2 ni. Jalan straight je. Elevator tu bahasa orang putihnya yang bahasa, nama penuh lah, nama pendek dia yang awak panggil tu lift. Tu dah elevator. Elevator lift. Okay. Yang dekat shopping complex tu naik tangga tu eskalator. Ya kot. Kalau salah awak boleh betulkan. Okay. Okay. Kat sini ada gambar, ada frasa. Okay. Bina ayat. Okey, contoh subjek yang diberi petugas dan kursi roda. Baik. Apabila bina ayat ni, dia akan pergi kepada subjek dan predikat lah. Okey. Paling asas subjek. Subjek ni yang di depan, iaitu benda yang di hadapan lah subjek. Okey. Dan predikat ni benda yang menerangkan benda yang di hadapan, menerangkan subjek itu. Okey. Yang subjek tadi tu benda yang diterangkan. Predikat itu benda yang menerangkan. Yang menerangkan ni biasanya di hadapan lah. Kalau ayat aktif Kalau ayat pasif dia terbalik lah. Diterangkan duduk di belakang, menerangkan duduk di depan. Tu tak apa, jangan pening kepala. Tak mau pening kepala benda-benda macam itu. Itu just pada konsep saja. Yang penting awak kena tahu subjek dan predikat ni penting, perlu dalam pembinaan ayat yang baik. Okey. Petugas di lapangan terbang menyorong kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Okey, dia cuma bagi frasa petugas kerusi roda. Macam mana datang nenek, mana datang lapangan terbang, mana datang menyorong, yang diduduki, mana datangnya ni? Ini ialah dipanggil perluasan dalam frasa dan predikat. Okey, subjek dan predikat. Perluasan dia. Okey, petugas. Petugas ni dia bagi. Lapangan terbang ni mana dah dapat? Okey, awak kena tengok gambar, tengok petikan teks, awak kena perhatikan apa situasi yang ada dalam gambar tu. Kalau dah gambar dia macam gini, ini takkan air terjun. Takkanlah gambar macam gini, gambar ada tiang-tiang, ada lampu, ada travelator tadi tu, takkanlah dekat tepi pantai. Tak. Jadi awak kena ada juga pengetahuan am. Okay? Benda ni biasanya di mana? Dan biasanya teks juga akan menerangkan berada di lapangan terbang dan sebagainya. Okey. Mana datang menyorong? Menyorong tu datang daripada perbuatan ni. Ini ialah perbuatan menyorong. Dia bukan tiba-tiba je ada. Dibina ayat tu tiba-tiba ada menyorong. Tak. Awak kena tengok, perhatikan gambar. Barulah melalui gambar tu awak boleh membina ayat berdasarkan gambar. Okey. Kerusi roda. Kerusi roda ni yang diberilah, frasa yang diberi. Yang diduduki oleh nenek. Ini ialah perluasan. Perluasan predikat. Okey.
yang diduduki oleh nenek. Mana datangnya ni? Okey. Pertama sekali tengok ni. Adakah ini serupa kakak? Adakah dia macam adik? Adakah dia seperti nenek? Dan mengikut logiknya, ini ialah seorang nenek. Dan apa yang sedang dilakukan oleh nenek tersebut? Nenek tersebut sedang duduk. Jadi bila kita jadikannya sebagai ayat, tak bolehlah cakap kerusi roda yang nenek duduk. Tak boleh. Dia mesti kerusi roda yang diduduki oleh nenek. Okey? Okey, kita akan teruskan. Teruskan apa? Sedikit sagu hati untuk awak. Untuk bantu dalam sesi latihan nanti. Sagu hati apa? Kita tengoklah apa yang ada. Petugas itu pergerakan. Petugas dinaiki oleh nenek. Okey. Datuk di lapangan terbang. Apa benda ni? Petugas orang kurang upaya. Baik. Ini adalah perkataan-perkataan yang diberikan untuk bantu awak untuk menjawab menjawab permintaan ayat kelak. Okey? Sila lengkapkan tugasan yang diberikan dalam GC. Okey, cikgu akan bagi tugasan dalam GC. Kat situ juga nanti cikgu akan bagi sikit clue untuk awak, untuk bantu awak. Okey? Alright. All the best. Selamat ber-PDPR. Jaga kesihatan, kita jaga kita.